yang kami cipta khas untuk mata pelajaran satu subjek lah di Universiti Utara. Dan saya perkenalkan kawan-kawan yang berada di sini dan pakar-pakar masing-masing lah. Yang pertama sekali kita ada sebelah ini ialah SISC Plus dari PPD Langkawi. Kenalkan diri sikit. Assalamualaikum, saya Cikgu Asma, SIC plus TVET PPD Langkawi, kelas 9 SLB. Okey, pakar pedagogi lah untuk penilaian app ini. Dan yang kedua ialah Ustazah Muainah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muainah binti Ismail, penolong pengarah Sekolah Jenis Khas Sektor Pengurusan Sekolah JPN Perlis. Okey. Puan Muainah juga adalah ustazah pakar bahasa Arab untuk sekolah rendah lah. Okey. Seterusnya yang ketiga ni ialah Cik Azwani. Apa khabar? Kenalkan diri sikit. Okey, khabar baik. Saya Cik Azwani, unit KMK dan Sekolah JPN Perlis. Okey, Wani ni jaga ESK dan juga mata pelajaran ICT lah. Jadi dia adalah pakar untuk ICT kita. Seterusnya sebelah sini Encik Muhzamin. Tak ada gambar. Okey, Encik Muhzamin kita punya salah seorang lagi pakar pedagogi kita. Seterusnya di sini ialah Ustaz Umar. Ustaz Umar. Ya, baik. Assalamualaikum semua. Saya daripada SPI, JPN Perlis. Okey, Ustaz lah pakar juga bahasa Arabnya dan dia juga pakar berkaitan dengan model-model yang akan kita perkenalkan nanti. Antaranya ialah backward design. Backward design ini ialah yang mana kita letakkan objektif, kemudian daripada objektif itulah kita akan buat aktiviti dan juga pentaksiran dan juga penilaian. Dan sebelah kanan kita ini adalah sudah perkenalkan diri tuan. Ustaz Zulkifli ini adalah guru pakar bahasa Arab lah. Guru pakar bahasa Arab dan sekarang mengajar di SMK Agama Arau. Jadi dari segi konten mungkin kita boleh dapatkan maklumat ataupun komen daripada Ustaz Zul lah. Dan dia memang mengajar pun mata pelajaran yang akan kita tunjukkan nanti. Baik, jadi saya buat kenalan sikit. Ini adalah berkaitan dengan mata pelajaran yang akan kita bincangkan sebentar nanti berkaitan dengan program-program dan juga ini adalah pengenalan lah pandemik, bagaimana kita bergerak daripada pengajaran secara bersemuka dan kita bergerak ke pengajaran secara atas talian sama ada synchronize macam sekarang lah. Kita bersama anak-anak murid kita bersekali dalam mengajar. Kita boleh asynchronize, maksudnya kita bagi tugas kepada murid, kemudian kita boleh menilai semula dan juga secara offsite kalau yang digunakan oleh Jabatan Pendidikan, yang mana offsite ini dia gunakan untuk bagi kerja, kemudian murid jawab, kemudian selepas daripada itu barulah kita akan berjumpa semula. Baik, ini adalah pengenalan sikit COVID-19 apa semua ni, data-data daripada UNESCO dan sebagainya. Saya cuma nak perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam masa 10 minit sahaja produk yang saya buat ini. Jadi terima kasih banyak. Nanti tuan-tuan boleh tolong bagi komen lah. Okey, tajuknya ialah AR Arabic. AR Arabic ni stands for Augmented Reality. Sebab ini adalah salah satu elemen yang saya masukkan ke dalam aplikasi ini. Kalau kita tengok di sini, augmented reality ni mudah ceritanya dia macam Pokemon Go. Ni ada virtual reality, ada augmented reality. Augmented reality ni kita mau masuk bahasa ataupun kandungan itu dalam dunia sebenar murid kita. Okey. Tak masuk lagi program. Okey. Inilah AR Arabic, Game Based Learning in Scaffolding Arabic Vocabulary. Jadi
Ni semua ni adalah dalam tajuk kajian inilah. Ada game based learning, kemudian ada scaffolding. Scaffolding ni kalau tuan-tuan tahu yang dipelopori oleh Vygotsky. Ada macam scaffolding barang tu lah. Jadi ajar asas, kemudian seterusnya dia masuk latihan yang kedua tu, step kedua, step pertama sudah dikeluarkan dalam Arabic vocabulary. Jadi yang berhadapan dengan murid-murid kita ialah Ustaz Zul lah kontennya. Okey, kita akan tengok objektif pengenalan, objektif kata-perkataan baharu, padan gambar merupakan menggunakan satu aplikasi, bina ayat dan seterusnya kesimpulan. Okey. Alih. Okey. Ini saya pakai Jamboard. Boleh pakai macam-macam lah. Jamboard ni interaktif. Kalau saya bagi link ni, tuan-tuan dan puan-puan pun boleh edit sekali Jamboard ni. Pernah tengok tak Jamboard? Saya yakinlah kawan-kawan biasa tengok. Pernah Ustaz. Ustaz Umar biasa. Kalau Wani pun mesti tahulah. Ini makan minum dia lah, Google Jamboard ni. Okey, kita tengok pengenalan. Bahasa Arab dipertuturkan oleh 422 juta penutur jati. Bahasa Arab. Penutur jati orang Arab lah. Manakala 1.6 bilion umat Islam menggunakan bahasa Arab dalam urusan ibadah harian mereka. Jadi this is why kita ambil bahasa Arab sebagai salah satu konten kita lah. Dan tajuk yang saya pilih untuk diperkenalkan hari ini ialah Al-Lughah Al-Arabiyyah Lisanah Al-Rabi'ah, bahasa Arab untuk tingkatan 4. Al-Wahdah Al-Ula ni ialah objektif ataupun tajuk yang pertama lah. Betul Ustaz Zona? Betul. Okey, mengajar dah? Habis dah? Mengajar dah. Okey. Jadi saya pilih tajuk ni lah dan boleh sesuaikan untuk tajuk-tajuk yang lain sekali. Baik, al-ahdaf ataupun objektif lah. Ahdaf ni bahasa Arabnya, dalam bahasa Inggeris saya tulis sini lah supaya sama-sama kita dapat memahami apa yang saya nak capai. Okay, dalam backward design ini, kita letakkan dia punya objektif dahulu. Okay, objektif ni yang pertama kenal pasti. Kenal pasti ni aras rendah sekali lah. Kalau dalam DSKP dia ada, apa nama dia? Dalam DSKP, dia tak sebut learning outcome, dia sebut apa tak? Tahap pencapaian ke? TP ya? Tahap penguasaan. Okey, tahap penguasaan. Tu SIC dah. Thank you. Saya pun tak ingat dah. Sebab kita pakai learning outcome ataupun al-ahdaf fi akhir dars yatamakan at-talabah min sekian-sekian dah. Pada akhir pelajaran, murid-murid akan dapat sekian lah. Ini backward design tadi yang saya sebut. Dan objektifnya di sinilah saya letak tadi. Mana dia objektif? Saya kat atas lah. Okey, objektif, 3 objektif tadi lah. Dan yang pertamanya, ada objektif. Aku nak cari tak jumpa. Okey, ini objektif dia. Okey. Jadi aplikasi yang akan kita gunakan Metaverse terus. Kemudian aktiviti pembelajaran secara sinkronus, maksudnya kita bersemuka sekarang walaupun atas online. Dan ini adalah Metacognitive Anderson and Cottrell. Kalau tengok balik dia punya contoh. Okay, saya tunjuklah kongsi kawan-kawan sebelum kita tengok aplikasi ini. Ini ialah HOTS, HOTS Blooms yang dipelopori oleh Anderson, yang ditambah baik oleh Anderson and Cottrell. Okay, ni Craftworld. Okay, objektif yang kedua ialah memadankan gambar. Kita akan gunakan aplikasi WordWall. Anak-anak kita akan guna WordWall, memadankan gambar dengan makna ataupun dengan perkataan tadi. Jadi aras kognitif ialah aras 4 dan aras pengetahuan ialah conceptualize ataupun yang kedua.
Dan seterusnya akan memasang ayat menggunakan perkataan baru dalam ayat-ayat tadi lah. Kita akan gunakan Google Jamboard ataupun gunakan Padlet nanti. Ini adalah objektif yang saya sebut tadi, mengenal pasti perkataan baru, memadankan perkataan dengan gambar dan juga memasang dan menggunakan perkataan baru dalam ayat. Okey ke kawan-kawan hari ini sampai setakat ni? Okey. Alright. Sedang menghayati penerangan diberikan. Okay, thank you Wani. Okay, ini adalah aplikasi Metaverse. Metaverse ni kita kena scan QR code menggunakan telefon. Okay, tak apalah kalau ada masa nanti tuan-tuan dan puan-puan bolehlah cuba balik. Cuma yang dimaksudkan dengan Metaverse Augmented Reality sama macam Pokemon Go. Pernah tengok ada Pokemon Go? Kalau kanak-kanak dia pun mesti tahu. Kalau cikgu-cikgu Kalau tengok iklan lah, tak pernah main. macam iklan ni. Ni Pokemon Go ni. Okey, dia akan ada dalam application dalam telefon. Keadaan sebenar di belakang tetapi dia akan keluar perkataan ataupun ayat-ayat di sini yang bentuk live. Okey. Jadi saya cuba nak mirrorkan telefon ni ke komputer tapi tak berapa reti. Ni kena belajar lagi daripada Wani. Tak ada nak telefon dia tadi. Tapi saya sudah upload sedikit menggunakan YouTube yang saya guna sendiri tadi. Tu dia banyaknya ni. Mana? Saya buka balik YouTube. Sebab saya sudah buat menggunakan YouTube. Kita buka Metaverse. Ayat sini. Okey, buka Metaverse. Dan kita scan QR code yang nampak ni saya tadi. Jadi murid-murid kita boleh scan ni lah. Sekarang ni pun kalau duduk di sekolah pun memang boleh menggunakan telefon dah lah ni. Boleh guna tak telefon dah ni? Okey. Sekejap lah. Okey, pada senang YouTube. Okey. Okey. Tadi saya baru saja rakam menggunakan telefon untuk tengok Metaverse ataupun in action. Okay. Minta maaf lah meja saya macam tu lah. Ada songkok mata-mata. Okay, ada sound tu. Kalau kita gerakkan telefon ke tempat lain, dia tak nampak lah. Sebab benda tu dia wujud di depan kita. Saya lajukan untuk kita. Okey, ini adalah qiraah namuzajiyah. Ini adalah perkataan-perkataan yang kita baca. Saya saja cepatkan sebab dia akan ambil masa dalam lebih kurang 5 minit lah untuk baca ni. Dan murid-murid pun dia boleh berulang-ulang kali untuk mengikuti bacaan inilah. Aku rekod ke tak? Dah rekod. Okey. Okay.
Baik, murid boleh ulang-ulang kali lah, dan apa dia akhir saja, yang pertama tu dia akan ambil selfie lah. Okey. Dan keluar selfie di situ. Okey, jadi apabila murid kita, untuk kita ketahui bahawa murid kita tengok benda tu, akan banyaklah gambar depa sini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pun boleh meneruskan dengan augmented reality ni, baca, dia akan keluarlah di situ nanti. Okey, seterusnya kita kembali kepada ini yang pertama tadi lah. Okey, dan objektif pertama ialah memperkenalkan perkataan-perkataan baharu kepada anak murid. Dan anak murid pun dia boleh jot down lah perkataan-perkataan yang tadi. Okey, ini adalah satu game lagi. Ini untuk mengenal pasti perkataan yang kedua, yang mana murid-murid ni dia akan pasangkan perkataan dengan gambar. Okey, boleh tekan sini dan terus sini lah. Okey, ini game dia. Saya boleh share juga dengan tuan-tuan dan puan-puan di dalam chat. Ini tidak perlu install apa-apa. Kalau Metaverse tadi perlu install. Yang ini tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba buat bersama-sama. Word wall. Contohnya gambar Yarkabu. Apa perkataan yang sesuai dengan Yarkabu? Yarkabu ni menunggang lah. Menunggang apa? Murid-murid ke tempat dia mungkin akan tahu. Okay. Kemudian yatasallaku ni ialah memanjat. Boleh tengok dalam gambar tadi lah. Kalau dia tak tahu jawab ini, dia boleh kembali kepada yang pertama tadi. Yatasallaku, memanjat. Al-waladu, budak kecil. Asyajaratu, agak-agak apa asyajaratu ni? Pokok. Al-bawsalah, ini ialah kompas. Ada dalam perkataan yang pertama tadi. Al-musyrif ini ialah pegawai ataupun orang yang menyelia. Ini kot musyrif, saya apa tak ingat. Al-majmu'ah, orang ramai. Yarbitu, ikat. Al-harisu, jaga ataupun guard. Dan seterusnya yusyaji'u ialah silap. Yusyaji'u, memberi semangat. Okey, murid-murid akan jawab answer lah. Okey, tingkatan 4 insya-Allah tahu. Tapi kalau kita yang tak tahu bahasa Arab, minta maaflah kepada pakar-pakar pedagogi dan juga pakar-pakar konten, pakar-pakar teknologi. Okey, dapat 10/10, terus dapat markah lah. Okey, dan seterusnya yang ke-8. Ini saya minta anak-anak bersama-sama kita bagi tunjuk yang ni dulu. Kemudian mereka akan jawab perkataan-perkataan, isi perkataan yang sesuai. Perkataan yang diulang-ulang tadi juga. Dan ini juga termasuk dalam scaffolding, yang mana mula-mula dia dengar saja dan dia akan tulis jot down sendiri. Terusnya yang kedua dia akan cuba padankan, kalau salah dia akan ulang balik. Dan yang ketiga dia akan padankan juga dalam perkataan-perkataan ini. Okay, menggunakan Padlet. Okey, ini adalah aras yang paling tinggi lah. Sama ada dia akan tulis balik menggunakan ayat-ayat dia ataupun boleh padankan perkataan-perkataan. Di sini tidak ada lagi perkataan yang nak dipadankan. Contohnya yang tadi, ada kita boleh pilih gambar dengan perkataan. Yang sini terus ayat dan dia kena masukkan perkataan-perkataan di tempat kosong. Cara nak dibuatnya, murid-murid biasanya dia dah tahulah. Dia akan tulis terus di sini. Tekan bubuh nama dia. Kalau dia log in menggunakan Delima punya ID, akan terus keluar nama dia di sini. Okey. Okey Ustaz Zul, nampak macam menakutkan. Okey. Minta maaf, line tak apa clear Ustaz Sabri. Okey, tak apa. Alright. Okey. Ini adalah sedikit sebanyak presentation. Sehinggalah habis daripada ini, maka habislah aras yang paling tinggi, iaitu takwin jumal bistikhdamil kalimat al-jadidah. Takwin sama ada dia nak buat perkataan sendiri ataupun isikan tempat kosong.
latihan-latihan ini semuanya kita ambil daripada perkataan-perkataan yang baru kita belajar tadi. Bermula daripada perkataan baru, kemudian dia akan padankan, dan ini adalah objektif yang ketiga. Anak-anak tu akan menjawab lah. Dan di sini kita akan tunjuk terus. Dia akan tulis dulu di atas kertas biasa, dan secara live pun dia boleh juga mengisi di tempat-tempat yang kosong. Baik, demikianlah pembentangan daripada saya untuk aplikasi yang simple ini. Bermula daripada yang pertama tu AR. Sebenarnya kita boleh masukkan semua ni dalam augmented reality tadi. Tapi kita permudahkan untuk persembahan ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, minta pandangan. Apa pandangan tuan-tuan? Kita tanya pandangan pandangan siapa? Siapa-siapa lah? Cik Wani? Okey, tahniah pada Ustaz Sabri telah menghasilkan satu, orang kata apa, aplikasi lah. Bolehlah aplikasi juga. Yang menarik dan satu benda yang baru lah. Saya rasa saya tak pernah jumpa lagi untuk bahasa Arab ni, tapi tak tahulah kot. Sebab saya tak mengajar bahasa Arab kan. Mungkin cikgu-cikgu bahasa Arab sebelum ni dah pernah buat. Ada yang menggunakan kaedah yang sama. Tapi bila kita tengok ni, dia adalah satu benda yang baru lah. Dan sepatutnya kita boleh bagi contoh kepada cikgu-cikgu yang lain, bukan saja untuk mata pelajaran bahasa Arab ataupun mata pelajaran lain. Cumanya mungkin untuk penambahbaikan untuk sistem tu, kita perlu buat penerangan dahululah kepada murid, sebab tak semua murid memahami kehendak aplikasi tu. Jadi kalau dia dah pernah didedahkan dengan aplikasi ni, mungkin akan jadi mudah lah. Tapi untuk kali pertama penggunaan, kita perlu tunjukkan lah, bagi penerangan. Mungkin kita boleh tambah sikit ke part-part mana kan. Kalau Ustaz nak uploadkan benda tu di dalam website, mungkin kita letakkan dulu penerangan dan panduan yang jelas. Apa yang perlu buat, apa yang perlu kita buat dahulu. Tata cara penggunaan lah maksudnya. Okey. Jadi juga kalau buat kandungan tajuk zakat fitrah yang mungkin boleh dipahami mengikut setiap peringkat. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Wani. Maksudnya bahasa Arab ni mungkin okey lah, saya faham lah. Maksudnya mungkin saya menggunakan bahasa Arab, jadi tak semua boleh faham lah, jadi pakar-pakar. Okey, terima kasih banyak lah atas pandangan. Saya akan ambil tindakan yang sewajarnya lah. Tapi berkaitan yang Cik Wani sebut tentang panduan-panduan tu, insyaAllah kita akan buat lah. Tapi saya rasa budak-budak kalau sekolah mungkinlah dia tahu. Sebab anak saya sendiri pun dia biasa dengan game-game ataupun biasa dengan Pokemon Go lah tadi. Okey, tak apa, terima kasih Cik Wani. Okey, sama. Cik Muzamin. Terima kasih. Okey, baik Tuan Haji. Okey. Tuan Haji. Ya. Okey, Tuan Haji maklum tadi aplikasi ini dia sesuai untuk tingkatan sekolah menengah ya. Ya. Okey, jadi bagi pandangan saya sendirilah, sememangnya kita tahu rata-ratanya pelajar sekolah menengah ni memang dah ada telefon bimbit. Okey. Ya? Okey, jadi kalau kita perluaskan jugalah benda ni ke aplikasi ni untuk kegunaan sekolah rendah pun saya rasa amat baik juga, sebab saya tengok ni kandungan dalam aplikasi ni dia agak simple dan dia juga banyak manfaat untuk kita sebarluas kepada pelajar-pelajar sekolah rendah juga. Tuan Haji. Okey, terima kasih banyak. InsyaAllah kita boleh buat in-house pula lah, macam mana nak buat program-program ni. Mungkin kita boleh sebarluaskan. Terima kasih banyak Encik Muzamin.
Kawan-kawan. Assalamualaikum. Ya Ustazah. Saya dapati sesi ini sangat menarik untuk murid sekolah rendah. Saya biasa dengan aplikasi Wordwall, Padlet dan Edpuzzle seperti yang terkandung dalam portal delima. Saya tak sabar nak mengajar murid saya dengan Metaverse ini. Harap ada kandungan bahasa Arab untuk rendah. Okay. Baik, terima kasih Ustazah. Ya, kalau word wall macam Ustazah sebut tadi, word wall kita ada gunakan juga situ. Padlet pun ada, Edpuzzle mungkin Ustazah dah biasa. Tapi dah semua tu aplikasi memang ada dalam delima. Macam saya sebut tadi lah, kalau murid-murid tu dia gunakan ID delima dia, memang dia boleh terus keluar dekat sini. Akan keluar nama dia terus dekat sini. Siapa yang tulis apa semua tu. Jadi kita boleh buat pentaksiran secara langsung lah. Terima kasih Ustazah. Tuan Haji. Ya Tuan. Ya baik, itulah saya tengok tadi apps tu memang menarik lah. Sebab zaman sekarang ni pun kita tengok PDPR kan, dengan PKP, dengan pandemik COVID-19 ni. Jadi memang kita kena pelbagaikan apps macam ni sebab nak bagi pembelajaran tu berterusan. Jadi saya ucapkan tahniah kepada Ustaz Sabri. Jadi boleh penambahbaikan lebih mantap lagi. Itu je. Thank you. Okey. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Umar. Ustaz Umar sekali juga belajar dengan saya, dia pun buat benda ni juga. Kepakaran tu insya-Allah kita sama-sama buat dan kita akan kongsi bersama-sama insya-Allah. Terima kasih. Okey, siapa? Ustaz Zul? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guru pakar bahasa Arab kita dan mengajar di Sekolah Agama Arau. Terima kasih Ustaz Sabri dan rakan-rakan yang lain lah. Jadi saya tadi minta maaf, pertamanya saya tak dapat mengetahui sepenuhnya apa yang Ustaz Sabri bentang, pasal mungkin ada masalah line sikit. Elektrik pun tak ada kat rumah saya ni. Ya Allah. Duduk tahu mana? Balik rumah lah, bawa balik. Ada rumah. Allah. Jadi saya tengok macam Ustaz Sabri dia nak perkenalkan, maksudnya ada satu penggunaan aplikasi lah, maksudnya untuk mempelajari konten. Dari segi konten saya tengok memang konten itu bersesuaian lah dengan pelajar-pelajar yang kalau tadi itu tingkatan 4 memang bersesuaian untuk fokus kepada penggunaan perkataan. Jadi itu adalah sebahagian daripada apa yang perlu kita pelajari dalam bila kita mempelajari bahasa Arab ni di tingkatan iaitu penguasaan mufradat. Dan di sana juga Ustaz Sabri dia ada juga penguasaan yang berkaitan dengan qawaid dan sebagainya. Saya rasa itu juga boleh kita gunakan aplikasi-aplikasi ataupun tadilah yang Ustaz Sabri gunakan tu. Jadi saya rasa dia boleh dikembangkan kot lah. Jadi sebab mungkin masanya tak cukup lah kot untuk nak terangkan semua tu kan. Jadi saya rasa teruja lah untuk nak melihat dan menggunakan lah apa yang Ustaz Sabri buat ni dalam penggunaan bersama dengan pelajar-pelajar saya, insya-Allah. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Ustaz Zul. Ni orang yang sentiasa menggunakan aplikasi jugalah. Saya pun biasa tengok Ustaz berkongsi maklumat dan juga pengalaman mengajak guru-guru pakar kita. Terima kasih. Ya, Ustaz Ahmad Sabri. Terima kasih. Tahniah. Okey, terima Satu kasih inovasi yang Mas. menarik. Saya pun tak mampu buat macam Ustaz buat ni. Masya-Allah. Okey, Ustaz dah berjaya masukkan realiti dalam dunia sebenar, dan apa yang saya nampak tadi terdapat elemen PAK 21, ada 4K 1N tu. Tahniah ya, di mana walaupun secara dalam apa kita sebut aplikasi atau perisian Ustaz mampu untuk suntikkan PAK 21 tu, kita tahniah lah. Okey, kemudian lagi satu seperti Ustaz kata tadi, saya nampak berjaya lah untuk dilaksanakan
pada pelajar tingkatan 4 seperti yang disebut oleh Ustaz Zulkifli tadi, sesuai. Okey, orang pakar dah kata sesuai tu, saya walaupun pakar pedagogi memang nampak sesuai lah. Okey, sebab ada elemen-elemen realiti di situ dan tahniah sekali Ustaz berjaya suntikkan dunia bahasa Arab dengan dunia sebenar pelajar. Ya, tak semua. Saya sendiri tak pandai bahasa Arab. Ustaz tunjuk tadi saya tengok je lah. InsyaAllah kalau saya buat banyak kali pandai kot. Okey, apapun tahniah Ustaz berjaya. Baik, terima kasih Puan Asma, SIFC kita dari PPD Langkawi. Dan saya rasa itu sajalah. Saya akan ambil teguran-teguran tuan-tuan dan puan-puan yang bagi saya amat membina, dan kita akan cuba kembangkan program ini ataupun aplikasi ini ke peringkat yang lebih luas lah. Dan mungkin juga kita akan usaha untuk memberi sesuatu kepada guru-guru kita supaya anak-anak kita dapat melaksanakan cara-cara ataupun pembelajaran yang lebih efektif. Sebab bagi saya perkara ini kita boleh buat secara online dan boleh juga dibuat secara bersemuka. Jadi sepanjang pandemik ini kita boleh buat, dan lepas pandemik pun insya-Allah kita dapat sama-sama laksanakan. Terima kasih banyak semua atas kerjasama dan juga buah fikiran. Saya suka yang positif, dan saya suka lagi yang penambah-penambah baikan dan juga teguran-teguran yang membina. Terima kasih banyak semua. Kita jumpa lagi insya-Allah lepas ni. Atas usaha tuan-tuan dan puan-puan membantu saya ni, mungkin kita boleh pergi dinner ke buka puasa lepas ini dan bayar masing-masing. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Okay. Terima kasih. Baik, syukran. Itu sedih tu. Terima kasih. Okey, ila liqa wa salam. Baik, jazakumullah khairan. Ustaz Omar, saya berada di darat ni Ustaz Omar. Macam mana? Boleh turun pergi kalau boleh tak petang ni? Oh, dah tak tahu lah. Lustang.